Rendah sikit je ni. Singgah di Agro minggu ini, kita ke Melaka, bandar bersejarah. Melaka bandaraya bersejarah yang sangat terkenal di seluruh dunia. Sungguh pun demikian, Agro Pelancongan juga telah menjadi daya penarik kepada mereka yang inginkan kelainan apabila berkunjung ke Melaka. Kelainan itu boleh ditemui di Agro Farmstay at Skilltech Durian Tunggal Melaka. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tempat ni asalnya dulu sebuah pusat latihan kemahiran untuk pelajar-pelajar CJ Kemahiran Malaysia. Tapi setelah kita beberapa tahun, kita dah tukarkan tempat ni menjadi pusat agro pelancongan. Kita dah mulakan aktiviti agro pelancongan ni sejak dari tahun 2013 lagi lah, insya-Allah. Lokasinya yang jauh dari hiruk pikuk bandar Melaka menjadikan Agro Farmstay sesuai sebagai penginapan keluarga untuk pelbagai aktiviti menarik. Ke Agro Farmstay at Skilltech yang terletak di Jalan Tebung Macap, Durian Tunggal Melaka sejauh 143 km mengambil masa berkenderaan lebih kurang 2 jam 3 minit melalui Lebuh Raya Utara Selatan dan susur keluar 231 ke Tol Air Keroh. Okey, dan selain pada itu, tempat kita ni pun popular dengan student, pelajar-pelajar kolej ataupun pelajar sekolah yang nak mengadakan aktiviti jati diri ataupun kepimpinan. Kita pun ada sediakan package, kita panggil package Agro Camp. Jadi di sini yang paling murah sekali package Agro Camp ialah RM58 saja. Satu kepala, kami sediakan tempat tidur dan makan minum untuk sepanjang dia duduk sinilah. Dan aktiviti itu terpulang pada dia. Kadang-kadang dia bawa jurulatih dia sendiri ataupun dia nak pakai jurulatih kita pun boleh juga, tak ada masalah. Hari ini tidak ramai di antara kita mampu memiliki rumah ladang dengan kawasan yang luas, dirimbuni pula pelbagai pokok buah-buahan dan haiwan peliharaan. Pengalaman tersebut boleh dirasai apabila anda menginap di sini. Kita ada dua jenis penginapan. Yang pertama ialah penginapan yang kita panggil premium lah, bilik premium, iaitu bilik-bilik yang beraircon dan ada bilik air di dalam penginapan itulah. Yang biasa ni kita bagikan, kita sewakan kepada pengunjung-pengunjung berbentuk family lah kan. Dan yang popular juga ialah Villa Sakura, dinamakan Sakura sebab interior dia itu berkonsepkan Jepun ya. Bertemakan Jepun, banyak gambar-gambar artwork yang saya ambil dari Jepun dan sini pun dia single story dan dia boleh memuatkan sehingga 20 orang pengunjung. Di samping itu ada juga Villa Mawar, kecil sikit dan tapi dia boleh muat dalam 16 orang. Selain daripada itu kita ada bilik-bilik untuk 2 orang, untuk 6 orang macam tu. Bagi yang memiliki keluarga besar, villa ini paling sesuai untuk dijadikan pilihan. Manakala untuk aktiviti rombongan sekolah, pusat pengajian tinggi atau kumpulan besar, tempat penginapan seperti asrama juga disediakan. Jika ingin merasai tinggal di kawasan kampung, chalet-chalet comel ini sentiasa menanti kunjungan anda. Kami sebelum memilih tempat untuk buat team building ini, kami melalui website, kita search mana-mana tempat, banyak tempat. Tapi kami tertarik di sini kerana banyak kemudahan. Lepas tu ada kehijauan, pokok buah-buahan. Kami rasakan sesuai untuk tim kami lah buat team building di sini. Kita orang pilih tempat ni sebab tempat ni macam menarik lah bagi kita orang sebab dia banyak kehijauan.
tempat ni macam boleh buat apa-apa lah. Macam banyak nak aktiviti boleh buat. Saya pertama kalilah dekat sini kan. Mungkin cikgu lain, saya pertama di Sekolah Komando saya tahun kedua. Mungkin cikgu lain dah kali kedua, tapi saya tengok sini masa sebelum bawa ke sini saya dah pergi tengok kawasan penginapan. Okey, sesuai lah kata camping. Bila kita sebut camping bukanlah kita nak benda yang selesa macam duduk kat hotel kan. Mesti ada cabaran. Cabaran dia itulah murid walaupun tidak ada kemah tapi dia masih duduk dalam dom dalam hutan. Selain penginapan yang selesa, perkhidmatan penyediaan makanan juga disediakan. Oleh itu, pengunjung yang menginap di sini tidak perlu keluar untuk mencari makanan. Jadi untuk masa makan tadi alhamdulillah memuaskanlah. Pengurusan makanan ni anak-anak murid saya pun nampak gembira sangat. Untuk hari ini setakat hari ini saya tengok dia gembira. Oleh itu, pengunjung bebas memilih menu mengikut kesesuaian selera dan bajet mereka. Catering yang disediakan makanan kat sini memuaskan lah. Sedap lah juga. Sedap. Di sini juga ada dewan dan bilik mesyuarat yang boleh digunakan untuk kemudahan pengunjung. Pengunjung yang datang sini kebiasaannya yang banyak tu sampai lagi pada Terengganu ada, lagi pada Perlis, lagi pada Kedah pun ada, dan lagi pada Johor, Perak, boleh katakan seluruh lah negeri dah datang ke sini. Dan terutama sekali berkenaan dengan kita ada buat camp dekat sini. Iaitu camp jati diri. Seperti macam sekolah-sekolah datang buat, lepas tu jabatan-jabatan kerajaan daripada Putrajaya semua datang ke sini untuk buat ni aktiviti kat sini. Bagi mereka yang berkeluarga, ladang ini mempunyai pelbagai tarikan menarik untuk semua. Dari ladang buah kepada zoo mini serta kolam yang besar. Manakala, bagi rombongan sekolah atau pusat pengajian tinggi pula, kemudahan seperti larian berhalangan, berkayak serta kemudahan dewan dan makan minum yang mencukupi turut disediakan. Keseluruhan kawasan ini adalah seluas 30 ekar. Lokasi ini juga sangat sesuai untuk aktiviti bina diri. Hari ini, tanaman herba semakin digemari ramai. Sudah menjadi satu kemestian untuk ladang-ladang agro mempunyai tanaman herba bagi tujuan pendidikan dan kegunaan tertentu. Di sini terdapat lebih kurang 34 spesies pokok-pokok herba. Antaranya kita ada misai kucing, kita ada ganda rusa hitam. Di sini pelawat boleh melihat pokok-pokok herba untuk sebagai untuk pengetahuan mereka lah mengenai pokok-pokok herba yang ada kat sini. Antara koleksi herba yang unik di sini ialah pokok ganda rusa hitam iaitu Gandarusa vulgaris yang merupakan sejenis tumbuhan kumpulan herba dari keluarga Acanthaceae yang tumbuh di kawasan tropika beriklim panas lembap seperti di negara kita. Okey, daun yang kita tengah pegang sekarang ni ialah pokok ganda rusa hitam. Ganda rusa hitam tu apa? Okey, ganda rusa hitam ni merupakan salah satu pokok herba yang nenek moyang kita dulu amalkan. Okey. Nak tahu apa khasiat dia? Okey, banyaklah khasiat daripada pokok herba ni. Antaranya dia boleh kalau kita ada bengkak-bengkak dekat kulit kan, kalau ada pening-pening kepala, okey. Kita boleh guna daun ni. Boleh buat ubat lah. Betul. Tahu tak macam mana cara nak gunakan pokok herba ni? Okey, cara dia kita tumbuk-tumbuk dan kita campurkan dengan cili. Kemudian kita sapukan je kat tempat yang kulit kita tu. InsyaAllah nanti baik. Tahu? Dah tahu sekarang? Okey, pokok apa ni? Ganda rusa hitam. Okey. Okey. Gandarusa merupakan sejenis tumbuhan herba yang mempunyai khasiat perubatan yang tinggi. Ia biasa ditanam sebagai tumbuhan hiasan laman atau tumbuhan pagaran kerana struktur yang cantik merimbun dan juga khasiatnya. Pokok gandarusa hitam biasanya digunakan untuk merawat lebam, bisul dan patah tulang reumatik atau patah.
Memandangkan kita mengalami iklim khatulistiwa sepanjang tahun, lokasi percutian paling ideal perlulah mempunyai kolam renang yang besar dan kolam renang khusus untuk kanak-kanak. Okey, kolam renang ini kita hanya buka hanya untuk pelawat-pelawat di sini sahaja. Di mana kita dapat tiga section. Kalau kita dapat lihat, terdapat 2 bahagian untuk kanak-kanak dan 1 bahagian di tengah untuk dewasa. Jadi kedalaman dia berbeza mengikut dewasa dan kanak-kanak. Kemudahan kolam renang yang selesa, bersih dan sentiasa diselenggara mampu menarik lebih ramai pengunjung ke sesuatu lokasi itu. Kami daripada Melaka, tapi kami daripada Melaka area Melaka Tengah. Tahu kat sini, tempat sini seronok sebab apa, adanya sesuai dekat sini ada kolam renang untuk budak-budak, bersesuai budak, lepas tu ada rakit untuk orang dewasa, bersesuai kalau buat family day ke. Lepas tu kita boleh dedahkan dengan anak-anak kita dengan suasana kampung dan suasana persekitaran yang ada tumbuh-tumbuhan pelbagai lah, ada buah-buahan. So dia sangat sesuai lah kalau kita bawa anak-anak kat sini. Selepas puas bermain air, para pengunjung boleh melawat ladang buah-buahan tempatan yang terletak di sekitar kawasan resort. Di ladang ini terdapat buah durian, kedondong, durian Belanda, mangga, petai dan pelbagai jenis buah-buahan tempatan. Kita ada buat dusun buah-buahan lah. So di antara yang tuan-tuan boleh tengok ni buah kedondong kan. Dan selain pada itu kita ada juga tanam jambu batu, mangga, pokok durian Belanda banyak, dan juga pokok limau purut, limau nipis. Terdapat juga limau kasturi dan juga durian-durian yang kita semasa kita memperoleh tanah dah ada pokok durian tu. Sebenarnya pengunjung dia datang, dia sewa bilik. Tapi kadang-kadang kita tengoklah kalau ada rezeki dia masa dia datang tu, contohnya ada durian kan. So kita akan sharekan buah-buahan tu dengan pengunjung lah. Tapi kalau dia nak makan banyak tu, kita dengan membayar sedikit lah. Ikut harga pasaran lah kan. Contohnya kalau harga durian dalam RM5-6 sekilo, kita pun jual dalam RM5-6 lah sekilo. Juntaian buah kedondong yang lebat berbuah ini sangat menggoda rasa. Buah kedondong atau nama saintifiknya Spondias dulcis ialah spesies buah nadir yang terdapat di hutan negara kita. Hari ini, buah kedondong boleh didapati dengan mudah di tapak semayan dan boleh ditanam di halaman rumah. Buah kedondong boleh dimakan mentah. Tak kenal? Tak pernah jumpa buah ni? Pernah nampak tapi tak tahu nama. Tak tahu nama dia lah. Azri? Siapa nama dia? Buah kedondong kot. Buah kedondong. Okey, betul. So, Acik nak suruh try. Cuba rasa dia. Apa rasa dia? Siapa pernah rasa? Pernah makan kedondong? Cuba rasa. Sikit lah. Apa rasa dia? Masam. Masam buah kedondong. Nak cuba? Cuba rasa. Supaya kau ingat nanti. Keras sikit kan? Kelat? Sedap? Tak. Nanti kalau balik, buah kedondong ni campur dengan asam buih, buat minuman memang bagus. Saya buat jeruk. Yang saya buat jeruk. Buat jeruk ya? Jeruk kedondong? Oh. Kedondong hijau sesuai dibuat rujak, masak kari, acar, pengganti mangga dan limau nipis dalam sambal belacan. Juga dibuat kerabu dan jeruk. Kedondong yang sudah masak boleh dibuat jam, jeli, jus dan sup.
Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Hari ini, pengunjung ke ladang ini bernasib baik apabila buah durian telah mula luruh. Keenakan menikmati buah durian yang baru luruh memang tidak boleh diungkap dengan kata-kata. Jika ingin mengalami pengalaman ini, haruslah ke sini ketika musim buah yang akan datang. Jika Raja Buah luruh sendiri, durian Belanda ini pula perlu dipetik untuk menikmatinya. Dahulu, buah durian Belanda juga termasuk di dalam kategori buah-buahan nadir. Tetapi, selepas diketahui khasiat buah ini, ramai yang mula menanamnya secara besar-besaran. Tempat ni kita ada tanam pokok durian Belanda. Jenis keluasan dia lebih kurang 2 hektar lah yang kita tanam. Dan jenis dia jenis hybrid ni. Dia besar, buah dia tu lebih kurang 4 kilo lah kalau yang besar. Khasiat durian Belanda ni dia boleh mengubati penyakit lah seperti macam bara. Dan boleh kalau macam urat dia tu kita boleh buat rebusan, boleh minum air dia, boleh jadi khasiat yang bagus lah. Lepas tu sekarang ni untuk pengunjung lebih baiknya kita bila balik tu buat ni lah, buat jus kan, jus untuk diminum lah. Itu untuk khasiat yang bagus lah. Dari segi penjagaan pokok durian Belanda ni amat mudah lah. Tapi kalau selalu dia kalau kita macam penjagaan tu pertama sekali kita kena buat baja kan, bajakan pokok tu. Lepas tu mengikut kira macam sebulan sekali tu kita kena buat baja. Baru dia pembesaran pokok tu baiklah. Durian Belanda di sini adalah dari jenis hybrid DB1 yang mempunyai fizikal buahnya yang besar serta manis. Nama saintifik bagi durian Belanda adalah Annona. Hari ini, harga pasaran untuk buah durian Belanda juga semakin baik. Bahkan, bahagian daunnya mempunyai harga kerana ia boleh dijadikan teh untuk diminum kerana kehebatan khasiatnya. Jika ladang tanpa ternakan, bukanlah ladang namanya. Ladang ini mempunyai pelbagai jenis haiwan ternakan yang jinak seperti ayam, itik, kambing, burung dan arnab. Antara haiwan yang menarik minat pengunjung di sini ialah ayam mutiara. Okey, ayam yang saya pegang sekarang ni ialah nama dia diberi nama ayam mutiara. Atau kalau dengan nama tempatannya ada yang memanggil ayam api-api ataupun ayam piru. Okey. Antara khasiat daripada ayam mutiara ni, dipercayai telur ayam mutiara ni baik untuk meningkatkan kesihatan untuk tenaga batin lelaki. Selain itu juga, daging daripada ayam mutiara ni sangat berprotein tinggi. Jika penat dengan aktiviti di darat, ladang ini juga menyediakan perkhidmatan berkayak di tasik semula jadinya. Aktiviti air sebegini memang seronok, tetapi keselamatan yang paling utama. Pengunjung diwajibkan menggunakan jaket keselamatan sebelum memulakan aktiviti. Jika berkayak bukan pilihan hati, anda boleh melakukan aktiviti memancing. Ini aktiviti santai bersama dengan guru-guru di sinilah. Sebab ini salah satu hobi mereka untuk memenuhi kawasan lapang di sini. So di sini disediakan kolam untuk memancing. Jadi kita ambil kesempatan lah untuk berada bersama-sama dengan cikgu-cikgu lain untuk memancing ikan di sinilah. Tasik berbentuk kacang ini mempunyai pelbagai spesies ikan air tawar seperti ikan patin, talapia, rohu dan sebagainya. Okey, ini ikan yang saya dapat. Beratnya dalam 3 kilo lebih dan sesuai masak tempoyak, tanaman tempoyak. Memang disukai ramai lah. Reka bentuk bangunan di dalam ladang ini memang unik dan sangat menarik. Tetapi ada sebuah bangunan dengan reka bentuk yang sangat unik dan membuatkan pengunjung yang pertama kali ke sini akan berasa terkesima apabila melihatnya. Rumah kasut ini dibina untuk menarik pelancong tentang ilmu seni bina. Ia sebenarnya adalah sebuah bilik karaoke yang dilengkapi dengan sistem audio yang baik. Mereka merupakan kumpulan pelajar dari kolej tempatan yang datang ke sini untuk melakukan aktiviti lasak dan percutian yang diadakan oleh pihak pengurusan kolej mereka.
Acara ini ternyata menjadi medan kepada pencinta aktiviti lasak bagi menguji mental dan fizikal. Bukan sekadar larian biasa, peserta perlu melalui pelbagai halangan termasuk laluan berbukit kecil, menyusur, merangkak di bawah gelung, merentas parit, memanjat tembok dan menyarap di bawah kawat berduri dan bermacam-macam lagi. Aktiviti ini bukan sahaja dapat menguji ketahanan stamina seseorang tetapi juga membentuk gaya hidup sihat. Pertanian hari ini bukan sekadar menanam pokok atau menternak haiwan. Ia sebenarnya adalah cara hidup yang boleh dipraktikkan apabila kita singgah di agro. Apabila bercuti di kawasan agro pelancongan, kita bukan sekadar merehatkan mental dan fizikal, tetapi kita juga mendapat ilmu pertanian dan penternakan yang boleh kita aplikasikan apabila kembali ke rumah. Cetusan idea beginilah yang menjadikan pelancongan agro unik dan menarik untuk dilawati. Oleh itu, di episod akan datang, kami akan mencari, melawati dan singgah untuk mengetahui keunikan destinasi yang lain pula. Jadi apa tunggu lagi? Masukkan kalender percutian anda dan singgah di agro.